Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat tak? Kenapa senyap macam ni? Tak cakap dengan cikgu? Okey, baiklah kita teruskan ya. Yang mana ada ni cikgu doakan semua dalam keadaan sihat lah. Hari ni pun ada berita yang tak baik kita terima daripada sekolah kita. Okey, kalau kamu apa tahu kan, seorang rakan kita telah pun meninggal ya, pada hari ini kerana COVID. Jadi nasihat cikgu, semua orang sama-samalah doakan dia supaya dia sejahtera di alam yang baru. Kemudian kita sendiri yang ada ni sama-sama jaga diri. Jaga diri, elakkan keluar untuk apa perkara-perkara yang tak berfaedah lah. Okay, sama-sama jaga diri kita, jaga keluarga kita ya. Jadi kita yang ada sekarang ni teruskan pembelajaran kita macam biasa. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran reka bentuk vertigasi ya. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar bagaimana untuk menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi. Okey, maksudnya kita dah belajar dalam reka bentuk vertigasi ni apa jenis-jenis reka bentuk yang ada sekarang. Tapi tujuan pembelajaran ni ialah kita nak menghasilkan lakaran yang baharu yang boleh digunakan dalam teknologi pertanian moden. Okey, kemudian lepas kita buat lakaran, kita akan analisis elemen-elemen yang terdapat pada lakaran yang kita lukis tu dalam bentuk jadual. Baik, elemen ni cikgu dah ajar, okey, dalam tajuk yang awal, dunia reka bentuk. Elemen tu ada 7, ya, semuanya ada 7. Jadi kena pastikan kamu sentiasa ingat 7 elemen, 7 prinsip yang kita pelajari tu dan diaplikasikan dalam setiap topik tingkatan 1 sampai 3. Nah, ni kena aplikasi tau. Jadi 7 elemen tu sentiasa ada dalam pelajaran. Bukannya kita dah belajar, kita lupakan. Kita akan gunakan dia sampai habis tingkatan 3. Sebab itu kita kena mahir untuk menerangkan ataupun menganalisis apa dia elemen yang kita dah belajar. Elemen dan prinsip dia sentiasa bersama. Okey, jadi untuk menghasilkan lakaran ni, cikgu akan tunjukkan contoh-contohnya. Jadi sebelum tu kita tengok pada modul pembelajaran. Okey. Modul pembelajaran ni, kenapa tak gambar ni ya? Modul pembelajaran. Untuk tajuk hari ni, kamu boleh capai TP4. Okey, yang penting kamu boleh menghasilkan lakaran. Okey, kemudian lakaran tu kamu boleh analisis. Okey, analisis ni yang ini ya. Yang ini ada dalam buku teks, muka surat 60, buku teks, modul, muka surat 65. Okey, 65. Okey, dalamnya ni ada contoh yang cikgu beri. Contohnya pun dengan berserta dengan jawapan. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat, reka bentuk ni sama seperti yang cikgu tunjukkan ni, cara-caranya. Okey, lakaran contoh macam cikgu tunjuk ni kan. Ni banyak ya. Dia punya tangki nutrien. Lepas tu dinyatakan ada siku 90 darjah. Apa saja komponen yang digunakan semuanya diletakkan. Kemudian dilabelkan dengan elemen dan juga prinsip. Okey, elemen dan juga prinsip. Okey, jadi kat sini yang ditekankan ialah elemen. Elemen. Walaupun prinsip tak disebutkan, tapi cikgu nak juga kamu nyatakan dalam gambar rajah ni apa dia 7 prinsip yang berkenaan dengan apa yang dilukis. Okey, jadi berdasarkan kepada lakaran yang ini, elemen-elemennya ada dijelaskan dalam bentuk jadual. Jadi cikgu nak kamu kenal pasti gambar ni dulu. Okey, camkan dulu gambar ni. Gambar ni ada tangki nutrien. Okey, kemudian ada pipe poli ya. Kemudian ada polybag, ada set penitis. Okey, kemudian ada pipe lah. Nampak ni ya. Ada berapa dia punya pipe polybag? Ada berapa polybag? Berapa? Cuba kira. Dalam gambar rajah yang dilukis ni ada berapa polybag semuanya? Nampak tak? Berapa Damia? Oh Damia. 10. Okey, ada 10 .
Jadi kena pasti ada satu tangki nutrien ke atas tu, kemudian ada 10 polybag. Okey, lengkap dengan dia punya set unities. Kenapa cikgu nak kamu kena pasti apa yang kamu lukis ni, kamu kena akan hasilkan dalam bentuk model. Jadi apa yang kita lukis kena sama dengan model ataupun mockup yang kita nak buat. Kalau kamu lukis ada 10, kamu kena adakan model tu dengan 10 dia punya model ataupun cawan-cawan yang kita akan gunakan sebagai model. Macam tu. Jadi kena sama. Lakaran dengan model kena sama. Okey, kita pergi kepada dia punya analisis. Okey. Gambaran menunjukkan menunjukkan gambaran lakaran dalam bentuk 2D. Okey, 2D ni ditunjukkan maksudnya dia cuma nampak panjang dan lebar saja, ya. Jadi kat sini kalau 2D itu adalah rupa, ya. Jika menunjukkan keseluruhan sistem semua sekali ditunjukkan dan lebih mudah difahami berbanding 2D, itu dinamakan bentuk. Biasanya dia bentuk 3D. Okey, ini istilah ataupun analisis untuk bentuk. Okey, dalam sistem vertigasi, biasanya ada lakaran, laluan pipe saliran, injap, komponen dan semua yang kita lukis ni, ini namanya adalah garisan. Hasil daripada garisan. Daripada satu titik ke satu titik. Okey, apa yang cikgu jelaskan 3 tadi ni, ini adalah bagaimana kita nak menganalisis. Itu cikgu kata bagaimana kita nak analisis tu. Elemen tu macam mana, dekat mana yang dikatakan garisan, dekat mana yang dikatakan bentuk. Itu yang cikgu terangkan. Okey, seterusnya ialah perbezaan jarak atau perbandingan komponen. Contohnya jarak antara satu bekas dengan satu bekas. Itu dinamakan sebagai size. Okey, jika ada pemisahan ruang, contohnya kedudukannya dengan antara satu sama lain. Kedudukan dia, jauh jarak dia. Lebih kurang sama macam saiz, itu dinamakan ruang. Kemudian lakaran, kita nampak ada kesan rata. Nampak macam benda tu batu tu kita buat bentuk seperti kasar. Itu dinamakan sebagai tekstur. Walaupun lakaran tu cuma rata. Tapi bila kesan daripada warna kita, toreh tu kita punya lakaran tu, torehan pada kertas tu, nampak seperti ia timbul. Yang kita dah pelajari dalam tunjuk lakaran kan. Benda yang bulat, kita buat kesan cahaya, nampak seperti ia seperti bulat. Nampak tona di mana ia membonjol dan sebagainya. Jadi itu adalah elemen bagi tester. Dan akhir sekali, gunakan warna. Gunakan warna supaya kita boleh buat teknik rendering. Rendering ni maksudnya terang dan gelap. Okey, warna. Kalau kat rumah tak ada pensel warna atau pensel warna dah habis, boleh gunakan pensel biasa. Yang penting ada teknik terang dan gelap. Itu namanya rendering. Okey, jadi untuk tugasan ni, awak kena lukis gambar lah. Okey, cikgu belum tunjuk lagi gambar ni. Cikgu cuma menerangkan dulu apa tugasan yang kita buat pada akhir pelajaran ni. Jadi, kamu kena analisis 3 elemen. Antara banyak-banyak ni, sekurang-kurangnya 3. Okey, menggunakan borang analisis, cikgu akan tunjukkan dengan borang soal selidik. Yang ini pun ada dalam buku teks. Okey, jadinya sekarang ni cikgu akan tunjukkan ya. Jadi page yang ni awak kena isi penuh lah. Okey, kena isi penuh. Elemen-elemen ni ikut contoh yang cikgu bagi tadi. Okey, kita tengok pada contoh. Okey, contoh gambaran macam mana nak lukis lakaran. Okey, ini. Ini lakaran yang mudah. Dekat lakaran ni digunakan teknik dia gunakan elemen lah, dimasukkan elemen. Cuma silapnya gambar ni dia tak lengkapkan dengan label. Seperti contoh yang cikgu tunjukkan tadi. Dia cuma tulis tangki nutrien saja. Cikgu tak nak lengkapkan semua. Nanti kalau cikgu lengkapkan, awak akan tiru apa yang cikgu lukis. Okey, dekat sini dilukiskan sistem tu lengkap. Okey. Cuma tak ada label. Ya. Okey, cikgu nak tanya, kamu nampak tak yang atas ni ada 2D? Lakaran 2D. Nampak tak? Dia dibuat daripada pensel. 2D ni dia tunjukkan ada benda bulat Ada bulat, lepas tu ada sambungan Ada sambungan pipe tu, kemudian ada polybag. Nampak tak gambar tu? Nampak.
Nampak sebab cikgu takut kamu guna telefon. Telefon tu dia kena kembangkan sikit bagi dia jelas. Okey, soalan cikgu di sini. Apakah komponen yang tiada pada gambar? Kamu dah belajar kan? Apa komponen yang tak ada pada gambar ni? Cuba seorang terangkan. Sebab cikgu dah ajar lama ni. Sepatutnya ada apa? Dekat lakaran 2D pun tak ada. Dekat lakaran 3D pun tak ada. Macam mana pokok nak hidup? Apa dia? Apa yang tak ada? Siapa boleh jawab? Siapa tadi yang jawab tadi? You think? Okey, cubalah jawab. Apa dia? Antara pipe ni untuk ke polybag ni. Apa komponen yang disebut? Apa dia? Siapa dapat? Nak periksa ni macam mana ni? Tak dapat ni. Antara pipe ni, okey, untuk ke polybag. Apa nama komponen tu? Okey, siapa set dalam kelas ni? penitis. Set penitis. Betul, set penitis jawapan dia. Daripada sambungan pipe utama ni, untuk ke polybag, kita perlukan set penitis. Okey, set penitis ni tujuan dia untuk menyalurkan air dan baja terus ke akar tanaman. Sebab itu kena ada set penitis tu. Okey, jadi berapa jumlah set penitis yang diperlukan kat sini? Ada 6 polybag. Berapa? Agak-agak. 1 ke? Boleh ke? Berapa set penitis yang kita perlukan? Cepat. Masa berjalan ni. Ada berapa? Siapa yang ada? Hanania? Hanania, berapa jawapan Hanania? Hanania ada tak kat situ? Apa jawapan yang cikgu nak? Ada berapa? Tak dapat? Okey, kalau ada 6 polybag, maksudnya ada 6 set penitis yang kita perlukan untuk diletakkan di setiap polybag. Okey, ini satu reka bentuk yang biasa yang kita dah belajar. Kalau kamu tengok balik pada nota yang cikgu dah terangkan pada minggu lepas tu, ada 2 kaedah kan? 2 kaedah. 2 kaedah ni, pertama kaedah gelang. Yang kedua kaedah gelang, satu lagi jejari. Okey, tengok balik nota awak. Yang lepas muka surat berapa cikgu tak ingat. Okey, cuba buka buku nota kejap. Awak ni kalau cikgu cakap dan tak ada kat situ. Apa cuba tengok gambar tu. Macam mana bentuk dia. Sebab sebelum cikgu terang ni, cikgu nak awak ingat balik pelajaran yang lepas. Apa dia? Bentuk apa? Kaedah yang kita dah belajar ya. Ni kaedah bulatan ni kan namanya kaedah gegelang. Ni kalau kamu masih ingat ni. Ini dalam nota yang lepas. Kaedah gegelang seperti ini. Susunan dia bebas kita nak susun macam mana. Ikut kreativiti kita. Okey, satu lagi kaedah jejari. Vertigasi jejari. Nampak? Cikgu sebelum nak tunjukkan gambar ni, cikgu nak tunjukkan dulu dia punya reka bentuk sistem. Teknik penyusunan dia tu. Okey, ni pertama kaedah jejari jejari. Dia bentuk sini lepas tu putus, dia tutup. Dan satu lagi, daripada sumber ni, dia letak macam jari kita. Kemudian hujung tu dia tutup. Dia tutup, dia matikan dengan palam. Okey, pertama kaedah jejari. Yang kedua kaedah gegelang. Okey, ni jangan lupa. Jangan lupa sampai bila-bila kena ingat. Cuma penyusunan tu bebas awak nak susun macam mana. Bertingkat ke, okey, ataupun terpulang macam mana awak nak buat. Yang penting nanti masa model tu sama macam lakaran yang awak buat. Okey, boleh tak? Faham tak cikgu jelaskan ni? Okey, cikgu kembali pada nota yang kita nak belajar. Okey, yang tadi ni kan? Okey, sekejap. Ini gambar tadi. Okey, ini adalah gambar untuk reka bentuk jenis gegelang. Okey, disusun dalam bentuk bulatan di mana airnya akan mengalir daripada tangki nutrien ni dan kembali semula
ke saluran utama. Dia akan berpusing di situ menggunakan tekanan yang sama. Okey, jadi setiap pokok ni akan dapat sumber air yang sama. Air dan baja. Fertigasi ni dia gabungan dua. Air dan baja. Okey, nampak jelas ni Ni tangki. Okey, ada 6 dia punya polybag di sebelah dalam. Sama seperti dalam gambar rajah ni. Itu maksud cikgu. Dia punya lakaran kena sama. 2D, 3D. Nanti masa penghasilan mockup pun kena sama. Jadi kena pastikan awak punya lakaran mesti kena sama dengan apa yang awak lukis. Mockup kena sama dengan apa yang kita lakarkan. Okey, satu contoh Ini contoh untuk teknik gegelang. Okey, gegelang. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ni lebih mudah boleh buat kat rumah. Okey, di mana semua cara yang pertama ada tangki nutrien yang siap dengan dia punya pump. Tujuan dia boleh menolak air kepada setiap pipe. Okey, pada setiap set penitis. Yang ini gambaran yang ini lengkap. Nah, ni contoh daripada cikgu kawan cikgu lah. Dia lukiskan gambar dengan cantik. Jadi kamu pun boleh lukis yang sama seperti yang cikgu ni lukis. Okey, kamu boleh lukis, boleh tiru. Okey, sistem ni lengkap di mana dia gunakan kaedah jejari, fertigasi jejari. Satu salur pipe, kemudian ditutup dengan palam. Jadi airnya akan mati di sini. Jadi tekanan dia akan air yang digunakan pump tu, air tu akan ditolak, kemudian dia akan salurkan kepada setiap bekas tanaman. Okey, kalau kita tengok ni kan, satu bekas ni ada 2 pokok kan. Dia letak satu penitis tu untuk satu pokok. Ini pun satu. Ni ada 2. 2, 3, 4. Nampak? Okey, yang bawah ni pula tak ada kaitan. Bawah ni pokok biasa, pokok bunga biasa. Sebab kaedah ni digunakan untuk hiasan. Hiasan di rumah. Jadi kat gambar ni dilengkapkan dengan elemen dan prinsip. Okey, elemen dan prinsip gambar ni lengkap. Okey, cuma analisisnya saja dia tak persembahkan dalam bentuk jadual. Yang cikgu nak ialah, okey, hari ni lukisan awak ni telah dilukis dan dilengkapkan dengan elemen dan prinsip. Kemudian dilengkapkan dengan jadual seperti yang cikgu tunjukkan tadi tu. Okey, dalam modul tu ada. Dalam modul tu macam ni lah. Awak kena lukis, kemudian buatkan satu jadual, awak tuliskan. Ini adalah gambaran bentuk 2D. Gambaran 2D ni dinamakan sebagai rupa. Okey. Yang mana berkaitan yang cikgu tulis ni, awak boleh tiru dan tulis semula. Yang berkaitan. Kalau gambar tu warna, maka bolehlah tuliskan penyataan yang di bawah ni. Okey. Ada soalan tak nak tanya setakat ni sebelum cikgu sambung yang lain? Jika awak berjaya buat lakaran ni berserta dengan analisis elemen tu, cikgu akan berikan tahap penguasaan 4. Okey, untuk hari ni boleh capai tahap penguasaan 4. Okey, nampak ni. Cikgu dah nyatakan dalam modul. Okey, ada apa nak tanya tak? Sebelum cikgu teruskan sebab ada lagi perkara ni. Damia Kaisara, okey, boleh faham tak? Apa yang cikgu jelaskan tadi? Damia Kaisara ada tak ni? Boleh Isma faham tak apa yang cikgu terangkan? Faham cikgu. Faham. Iman Danish okey tak? Okey, cikgu. Boleh gambaran tadi tu awak boleh sebenarnya kalau nak cepat ataupun ikut saja cikgu tunjukkan tu. Untuk dia senang. Sebab apa? Gambaran lakaran cikgu tunjukkan tu dia dah satu contoh yang mudah. Tapi kalau kamu ada idea lain yang lebih baik, boleh. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, contohnya macam ni ni, tadi ni awak nak buat 3 cabang, 4 cabang. Pun boleh. Yang ini contoh untuk satu cabang saja. Maksudnya dia gunakan satu je jarinya. Tapi dalam setiap
bekas tanaman ni ada dua. Ada dua set penitis yang dia letakkan. Kalau kamu nak buat setiap satu penitis satu pun boleh. Okey, kamu kena bayangkan. Nanti kamu nak buat mock-up kan? Okey, mock-up nanti kita akan gunakan cawan ya, straw. Itu semua benda-benda terpakai yang ada kat rumah. Yang awak beli makanan Food Panda tu kan. Jangan buang bekas-bekas tu. Straw yang besar-besar awak beli bubble apa? Boba tu jangan buang. Sebab straw tu kita nak gunakan sebagai pipe poly. Okey, pipe poly ni pipe yang besar lah. Kita akan gantikan dengan straw yang besar tu. Untuk yang set penitis, kita akan gunakan straw yang kecil-kecil. Contoh straw dalam air kotak. Kita beli air kotak kan ada straw bentuk L tu. Yang itu kita nak gunakan sebagai contoh set penitis. Okey, boleh bayangkan tak? Cikgu rasa awak boleh Google kot. Sebab cikgu dah pernah post contoh video murid hasilkan mock-up. Nanti awak kena hasilkan video. Okey, kena hasilkan video untuk menunjukkan mock-up awak tu berjaya ataupun tidak. Itu kita akan buat minggu depan. Tapi untuk minggu ni hanya lakarkan saja. Lepas tu awak kena buat satu jadual untuk analisis setiap elemen. Contohnya ada dalam modul. Contohnya ada dalam modul cikgu bagi tu. Jadi pada cikgu senang dah tugasan minggu ni ya. Nah ini ya, ni kotak ni kena buat. Okey dan okey. Untuk tahap penguasaan 4, awak lukis gambar, kemudian awak buat analisis. Okey, untuk seterusnya, tahap penguasaan 5. Kalau tak buat 4, tak dapat 5. Okey, kena buat 4 dulu, baru dapat 5. Siapkan muka surat 66. Maknanya tugasan awak untuk menulis muka surat 55 dan 56. Siapkan muka surat muka surat 65 dulu. Okey, untuk dapat tahap penguasaan 4. Dapat lakaran, baru boleh dapat TP5 untuk siapkan nota ni. Kalau awak siapkan ni saja, cikgu tak akan bagi TP5. Okey, jelas tak? Siapa ni? Okey, Hani Najwa. Okay, Hani Najwa lambat ya. Tapi tak apa. Nanti cikgu akan sertakan rakaman. Cikgu akan beri pada awak supaya awak boleh rujuk semula. Okey kelas, cikgu nak ulang semula. Apa dia yang kita belajar hari ni? Okey, apa yang kita belajar hari ni ialah kita hasilkan lakaran. Lakaran tu cikgu dah tunjukkan tadi contoh dia. Okey, sama ada jejari ataupun gelang. Cikgu dah tunjukkan dua contoh. Awak kena lukis gambaran tu. Okey, gambaran tu, contoh seperti ni. Tapi cikgu dah terangkan tadi. Kalau awak tiru gambar ni betul-betul dan tak betulkan seperti apa kita bincang tadi, tak dapatlah sebab gambaran ni cantik tapi dia tak lengkap. Apa yang tak lengkap? Iaitu tak ada set penitis pada gambaran ni. Jadi kena pastikan bila lakar betul-betul dan lengkap dengan dia punya label. Contoh ni senang. Awak boleh bayangkan benda ni boleh dibuat. Senang. Okey, contoh kedua. Lagi senang. Lagi senang. Sebab apa? Kita akan gunakan satu pipe. Kemudian kita lubangkan dan cocok je pada akar tanaman. Macam tu. Satu je. Tapi kalau awak nak buat lebih daripada satu pun boleh. Iaitu kreativiti masing-masing. Okey, kalau awak ingatkan cikgu pernah tunjuk video yang pertama. Video pertama yang macam mana dibuat sistem fertigasi tu. Penuh satu sistem perlindungan hujan SPH. Penuh kan? Macam inilah sistem dia. Asasnya macam yang cikgu tunjukkan ni. Tapi bila dikomersialkan dia akan buat lebih banyak. Okey, gambaran cikgu tunjukkan ni sangat lengkap. Sebab apa? Dia ada label setiap satu tu. Kemudian dilengkapkan dengan elemen serta prinsip. Tapi untuk dapat TP4, awak bukan hantar ni saja. Awak kena hantar satu jadual. Jadual elemen yang menerangkan tentang lakaran yang awak lukis tu. Okey, jadual. Okey, jadi untuk tugasan ni, hari ni ialah lakar. Kemudian awak kena buat jadual untuk dapat tahap penguasaan 4. Satu lagi, automatik dapat TP5 bila awak boleh membuat penilaian daripada lakaran yang awak lukis. Ni senang sebab kena salin.
Tapi cikgu akan terangkan apa dia penilaian tu. Apa yang awak kena ada dalam lakaran tu. Siap lakaran, siap jadual, siap yang ini, cikgu akan automatik beri awak tahap penguasaan 5. Sebab tajuk ni kan biasa memang murid dapat tahap penguasaan 6 sebab dia senang. Jadi jangan sampai awak tak buat. Okey, apa dia penilaian tu? Dalam penilaian ni ada 5 kriteria. Maksudnya awak ada kecenderungan inovasi, ada kreativiti dan keaslian reka bentuk. Okey, yang ini maksudnya apa? Inovasi. Okey, inovasi. Contohnya tadi saya tunjuk gambar. Yang ini kan cuma ada satu je. Tapi bila awak fikirkan, okey saya cikgu nak buat 2 lah, nak buat cabang. Awak nak buat cabang, nak buat gabung. Lepas tu ada cabang lagi. Nak buat gabung yang gegelang tu awak nak gabungkan 2 ni. Ini campur dengan gegelang. Maknanya awak ada kreativiti. Idea sendiri. Okey. Itu yang pertama. Awak ada kecenderungan inovasi untuk mencipta benda-benda yang baru. Yang penting idea tu hasil awak sendiri. Okey. Kemudian ada yang kedua ialah kandungan unsur simbolik dan ada nilai estetika. Nilai estetika ni maksudnya dia lain daripada yang lain. Dia lain daripada yang lain. Dia boleh dijual, benda tu nampak komersial lah macam tu ya. Jadi mungkin idea awak untuk gabung tu orang lain tak buat. Jadi bila awak buat dia akan jadi satu bentuk penampilan yang lebih menarik berbanding orang lain. Okey, dan yang ketiga kecenderungan fungsi dan praktikal. Bukan saja-saja kita buat nak gabung dua kaedah tu. Tapi pastikan dia boleh digunakan. Senang dibuat, boleh digunakan. Okey. Dan yang keempat, kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Okey, apa yang cikgu nak, apa yang awak buat tu, rasa penyambungan tu betul ke tidak ataupun senang ke susah nak pasang. Pastikan semuanya benda yang hasil awak tu betul-betul boleh digunakan. Maknanya bila orang pertanian tengok kan, dia tengok rasa macam nak buat lah projek yang awak hasilkan ni sebab tak pernah ada idea ni. Jadi dia kata benda ni memang bagus, benda baru. Boleh dikomersialkan. Okey, dan akhir sekali ialah ergonomik. Ergonomik ni cikgu dah terangkan dari awal sekali. Ergonomik ni maksudnya ialah keselesaan. Keselesaan, okey. Nanti dalam nota awak boleh buat dalam kurungan ciri keselesaan. Apa dia keselesaan kat situ? Awak pastikan masa awak buat sistem tu, pastikan ada pengudaraan yang cukup. Pokok tu pun benda hidup ya. Kita nak tanam-tanam tu pastikan kita letak pada ruang yang betul, ruang terbuka. Okey, kalau nak ada penutup pun dia tidaklah tertutup. Ada bumbung tapi ada ruang udara. Mengutamakan ciri keselamatan, tahan lasak dan tidak mudah roboh. Tidak mudah roboh. Awak bayangkan kita buat atas kayu atas kayu. Kemudian kita nak letak dekat mana sistem ni? Gantung ke, lekat ke atau saja-saja macam tu? Kalau kita biarkan dalam tempoh seminggu agaknya benda tu boleh jatuh tak? Agaknya air ni terkeluar ke? Macam mana kita nak tutup ujung ni? Jadi tu semua kita kena nilai masa kita buat lakaran. Masa lakaran, masa bukan hasil tu. Kena fikirkan 5 perkara ni. Cikgu ulang semula Yang pertama ada ciri-ciri kreativiti inovasi, idea baru. Yang kedua ada nilai estetika ataupun satu nilai yang tak ada pada orang lain, hanya ada pada projek yang awak hasilkan. Kemudian ketiga, boleh dibina. Ada kecenderungan fungsi dan praktikal, itu maksudnya boleh dibina. Yang keempat, boleh dipasarkan. Ciri-ciri yang menarik tu menyebabkan benda ni boleh dipasarkan ataupun boleh dijual. Dan yang paling penting, ciri ergonomik, iaitu ciri-ciri keselamatan ataupun keselesaan. Jadi 5 perkara ni awak nilai sendiri. Masa lakar tu, pastikan benda ni ada. Lain daripada yang lain. Bukan saja meniru idea cikgu yang cikgu bagi tadi ni, tetapi mungkin awak boleh buat idea baru. Gabungkan ke, kalau yang ini awak nak pecah ada 5 cabang ke, bentuk bulatan ke cabang macam jari ni macam jari ni, okey, buat 5 bentuk keliling, tangkinya tengah-tengah. Jadi awak
Cuba buat idea. Tak kisah sebab kita ni dalam proses belajar kan. Kita cuma nak awak punya idea tu. Bukan saja meniru apa yang cikgu tunjukkan, tapi awak boleh hasilkan reka bentuk yang lain yang mungkin orang lain semua tak terfikir pun. Boleh? Tak ada yang salah pun ya. Yang salahnya kalau tak buat. Kalau buat saja, tak ada masalah. Okey, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Sebelum cikgu menutup. Okey, apa tugasan hari ni? Apa tugasan kita hari ni? Yang pertama, okey, awak kena Lukis hasilkan lakaran. lukis lakaran. Okay, yang kedua, Buat jadual. jadual analisis elemen. Yang ketiga, Salin penilaian. pastikan salin penilaian tu ada 5 kriteria penilaian yang awak kena fikirkan merujuk pada lakaran yang awak buat. Pastikan gambar tu warna. Cikgu beli warna yang ini nampak. Banyak untuk hasilkan lakaran tu. Siapa yang nak hadiah macam cikgu ada ni, buat betul-betul. Dapatkan TP6 ya. Cikgu tak kedekut. Siapa yang buat betul-betul, cikgu hantar dia ke rumah dia. Ni siapa nak hadiah macam ni? Nak tak? Nak tak? Nak buat betul-betul. Siapa yang dapat TP6, maksudnya boleh hasilkan model, cikgu nak bagi hadiah ni, special. Sebab tugasan ni memang sepatutnya dapat TP6. Tapi kena nilai betul-betul. Okey? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, setakat ini saja kelas kita hari ni. Habis kelas ni terus buat apa tugasan yang kena buat. Okey, jangan lengah-lengah. Okey, cikgu bagi masa tempoh seminggu kalau boleh hantar hari Ahad. Boleh semua? Okay, kalau tak ada masalah, pastikan dah isi kehadiran. Okey. Isi kehadiran, cikgu letakkan di bahagian chat. Okey, itu saja. Cepat-cepat isi kehadiran. Baru 2 orang isi kehadiran ni, Yok Ting dengan Ismail Syirah saja. Yang lain belum isi. Okey, tekan link tu tekan link tu. Jadi awak kena kira hadirlah hari ni. Hadir 2 markah. Siap tugasan semua tu 10 markah. Jadinya jumlah tugasan ialah 12 markah. Setiap minggu macam tu. Awak hadir je dapat 2 markah. Buat tugasan dapat 10. Jadi jumlahnya ialah 12. Okey, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Kalau ada masalah boleh message. Dah siap kerja, kena hantar. Hantar dalam Google Classroom. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Okey, boleh live group kelas.